Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merawat pesakit darah tinggi, maka kita perlu mengkategorikan pesakit ini kepada beberapa kategori. Pertama, adakah ianya pesakit baru ataupun adakah ianya pesakit ulangan untuk darah tinggi? Adakah ianya seorang yang sihat ataupun ianya ada tanda penyakit? Bagi pesakit baru, mereka akan hadir dengan sebagai seorang yang sihat ataupun mereka akan ada tanda sakit belakang tengkuk. Bagi pesakit ulangan, ada yang hadir sebagai seorang yang sihat, ada yang hadir sebagai pesakit malignant hypertension, namun setelah beberapa lama dirawat dengan ubat darah tinggi, ada pesakit yang akan hadir dengan tanda-tanda tekanan darah rendah untuk pesakit darah tinggi. Jadi, lakukan pemeriksaan tekanan darah, sentiasa perhatikan nilai diastolik untuk mengesahkan sama ada seseorang itu ada darah tinggi ataupun tak. Setelah beberapa lama dirawat, maka akan berlakunya perubahan nilai sistolik akan makin tinggi dan akan hadirnya tanda penyakit. Jangan tergesa-gesa merawat tanda ataupun nilai sistolik tanpa memerhatikan nilai diastolik, kerana jika doktor merawat tanda penyakit dan merawat nilai sistolik dengan menambah lebih banyak ubat, pesakit akan makin sakit. Jadi untuk menambah ubat, sentiasa perhatikan nilai diastolik. Jika nilai diastolik kurang daripada 80, apa yang doktor perlu lakukan hanyalah mengubah rawatan ubat darah tinggi sama ada mengurangkan dos ataupun mengurangkan ubat ataupun memberhentikan ubat-ubat pesakit. Jadi kehadiran ke klinik boleh datang secara walk-in untuk pesakit-pesakit malignant hypertension yang hadir dengan tanda penyakit dan rawatan kecemasan perlu diberikan, dan arahan selepas rawatan kecemasan, teruskan makan ubat darah tinggi yang mereka biasa makan pada waktu yang biasa mereka ambil. Ada juga yang akan hadir dengan tarikh temu janji. Mereka ini adalah pesakit yang sihat dengan rawatan. Jadi tempoh temu janji adalah seminggu untuk pesakit baru, dan untuk pesakit ulangan yang diubah rawatan mereka, berikan tarikh temu janji seminggu untuk mengesahkan bahawa rawatan baru itu berkesan untuk pesakit. Jadi tidak perlu mengulang-ulang untuk pesakit hadir ke klinik setiap hari untuk dilakukan pemeriksaan tekanan darah, kerana keadaan ini membebankan bagi pesakit-pesakit tua, membebankan pesakit-pesakit yang bekerja. Temujanji sebulan diberikan kepada pesakit ulangan yang sihat dan sesuai dengan rawatan. Jadi tugas doktor semasa mereka melihat pesakit, berikan arahan diet darah tinggi, iaitu kurang masin, jangan makan benda berleming, lemak tepu tu, sup tulang, sup perut, lemak yang melekat pada jari kita. Sementara lemak yang tak tepu, mereka boleh ambil seperti santan ataupun minyak. Pemilihan ubat juga perlu dilakukan untuk pesakit, kerana kita perlukan ubat untuk mengawal diastolik untuk mencapai nilai 80 hingga 100. Di mana kita ada 3 kategori ubat. Sama ada ubat untuk membuka saluran darah yang sempit ataupun ubat untuk mengurangkan isi padu darah, dan ada juga ubat untuk membuka saluran darah yang normal. Biasanya ubat ini diberikan kepada ibu-ibu mengandung yang ada darah tinggi. Ubat juga ada 2 jenis, sama ada ubat untuk rawatan kecemasan ataupun ubat untuk kegunaan harian. Kerana ubat untuk rawatan kecemasan sangat berkuasa untuk membuka saluran darah dengan sangat cepat, dan ubat ini tidak sesuai diberikan untuk pesakit-pesakit untuk rawatan harian, untuk digunakan untuk kegunaan harian. Jadi untuk pesakit-pesakit untuk mengekalkan mereka makan ubat sepanjang hayat, mereka perlu pilih satu jenis ubat untuk diambil sebiji setiap hari. Namun ada juga ubat yang ada satu jenis ubat di dalam satu tablet, ada juga ubat yang ada 2 ubat di dalam satu tablet. Bagi pesakit-pesakit yang memerlukan lebih daripada satu ubat untuk mengawal tekanan darah mereka, jadi sentiasa gunakan
dua jenis ubat di dalam satu tablet kerana keadaan itu lebih selesa untuk pesakit. Perlu juga diperhatikan kesan ubat sama ada kesan ubat itu dalam jangka masa 24 jam. Biasanya ubat ini adalah ubat darah tinggi generasi lama, sementara ubat darah tinggi generasi baru, kadang-kadang kesan ubat tu lebih daripada 24 jam. Dia boleh membuka saluran darah utama secara maksimal. Dan oleh kerana ada lebihan ubat, dianya akan membuka saluran darah cabang. Dan ini untuk jangka masa yang lebih lama menyebabkan pesakit memberikan tanda-tanda tekanan darah rendah untuk pesakit darah tinggi. Jadi ubat yang diberikan juga ubat yang mudah didapati di mana-mana klinik ataupun farmasi, kerana ada masa-masa tertentu di mana jika pesakit kehabisan ubat mereka ataupun mereka pergi melancong ataupun berjalan-jalan ke rumah anak-anak mereka dan mereka tertinggal ubat, jadi mereka boleh beli di mana-mana farmasi ataupun klinik. Keadaan ini selesa kerana jika ubat yang payah didapati dan hanya didapati di hospital-hospital ataupun klinik tertentu sahaja, yang ini akan menyusahkan pesakit untuk mencari ubat-ubat tersebut. Kerana bila dia berjumpa doktor, jika tiada doktor yang berani untuk memberikan rawatan sementara dengan ubat darah tinggi jenis lain, maka bila pesakit tidak berjumpa dengan ubat yang mereka perlukan dan mereka tak makan ubat, keadaan bahaya boleh berlaku pada pesakit. Ubat yang murah juga dicadangkan kerana ada setengah-setengah pesakit yang perlu makan ubat ini sepanjang hayat mereka, maka ubat yang murah adalah lebih selesa kerana mereka berkeupayaan untuk membeli ubat tersebut. Jika mereka tiada keupayaan untuk membeli ubat, ada kepentingan lain yang perlu digunakan dengan duit yang mereka ada, maka saya rasa mereka akan berhenti makan ubat kerana keadaan lain lebih mendesak. Jadi ubat-ubat yang diambil mesti tiada kesan sampingan, kerana jika ianya ada kesan sampingan, maka ubat itu boleh diberhentikan dan ubat yang lain ditukar kerana kita ada banyak range ubat darah tinggi yang boleh diberikan kepada pesakit-pesakit. Arahan kepada pesakit juga perlu diberikan untuk merawat dengan ubat, iaitu waktu ambil ubat adalah setiap 24 jam. Maknanya jika mereka ambil pagi saja, kalau misalkan kata ambil petang saja, malam saja. Jadi ubat ni boleh diambil tanpa waktu makan, tak berkait dengan waktu makan. Nak tidur pun tak apa, boleh ambil. Jika mereka terpaksa membeli ubat di farmasi, maka ubat yang serupa dari company yang berbeza adalah ubat yang sama, maka ubat tersebut boleh diambil. Jadi keadaan ini sentiasa mengelirukan kerana kadang-kadang pesakit nakkan jenama yang serupa dengan apa yang mereka biasa makan. Kadang-kadang mungkin kerana ubat tu tiada kesan sampingan, tapi jika tiada juga, maka mereka ubat tu boleh dibeli untuk bilangan yang terhad dalam 10 biji, hanya untuk mengawal mereka punya tekanan darah. Dan bila pesakit-pesakit mereka tak ingat nama ubat, payah nak ingat nama ubat, mereka snap gambar, kan sekarang telefon semua boleh ambil gambar, ataupun mereka ingat dos ubat, kerana pada pesakit-pesakit darah tinggi, kumpulan ubat yang tertentu memiliki dos ubat yang tertentu. Keadaan ini akan menolong memudahkan para doktor untuk mengetahui apakah ubat yang pesakit ambil dan boleh memberikan ubat dengan dos yang serupa. Jadi ini adalah serba sedikit mengenai secara sistematik apa yang kita perlu berfikir, cara berfikir untuk kita merawat pesakit-pesakit darah tinggi kita. Selamat merawat.